Korang mesti pernah pergi kan, at least sekali kan, ke kedai RM2. Korang tahu tak, sebenarnya founder kedai ini telah bankrupt pada tahun 2013. Tapi sekarang dia berjaya dalam bisnes dan mampu buka 108 cawangan di bawah brandnya sendiri, iaitu kedai RM2 murah jimat. Jadi macam mana dia boleh berjaya dan bangkit semula walaupun bankrupt? Okay, backstory sikit. Dulu Hairul ada IT company-nya sendiri. Dia start dapat surat daripada Jabatan Insolvensi Malaysia pada tahun 2011 dan 2012. Mula-mula Hairul rasa macam boleh settlekan situasi kewangannya. Sampailah satu hari dia dapat surat kebankruptan pada tahun 2013. Wife dia yang jadi garantor pula diisytiharkan muflis. Jadi Hairul terpaksa jual semua asetnya dan tinggal je sebuah motor. Tapi itulah, Hairul dan isterinya tak give up dan decide untuk jual pakaian kanak-kanak. Isterinya siap beli kain dan juga jahit. Untuk 2 tahun, setiap hari pada 8 pagi Hairul konsisten travel ke bangunan office dekat Putrajaya. Shopping kompleks, semata-mata nak jual baju-baju yang dijahit oleh isterinya. Step by step, Hairul berjaya kumpulkan modal untuk bisnes seterusnya. Start di situlah dia bina kedai RM2 jimat murah pada tahun 2018. Tapi persoalannya sekarang, walaupun Hairul dah financial stabil, tapi dia masih berstatus bankrupt. Selama ini dia terpaksalah guna cash untuk beli rumah, kereta dan juga sebagainya dengan nama ahli keluarganya. Hairul terpaksa hire lawyer untuk bantu clearkan status bankrupt, tapi sampai sekarang masih tak dapat feedback lagi. Jadi persoalannya, adakah sistem insolvensi ini adil untuk Hairul dan juga penghutang yang lain yang masih diisytiharkan bankrupt walaupun dah bertahun-tahun stabil kewangan? Komen di bawah tentang pendapat korang. Jadi untuk yang first time dengar pasal bankrupt, sebenarnya apa maksud bankrupt ataupun muflis? Ia satu proses di mana penghutang diisytiharkan sebagai bankrupt melalui perintah mahkamah atas petition pemiutang atau petition penghutang sendiri. Semua harta kepunyaan bankrupt yang tidak bercagar adalah terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi, iaitu KPI, dan KPI bertanggungjawab untuk menghasilkan semua harta tersebut. Hasil jualan harta akan diagihkan kepada pemiutang yang memfailkan borang bukti hutang dan bukti hutang tersebut diperakukan oleh KPI. Antara kriteria individu boleh diisytiharkan bankrupt di Malaysia adalah: yang pertama, tidak mampu settlekan hutang kurang dari RM100,000. Yang kedua, tempoh masa melebihi daripada 6 bulan hutang tidak dibayar. Yang ketiga, individu tersebut bermaustatin di Malaysia sekurang-kurangnya selama setahun. Sebenarnya ada je banyak perkara yang kita tidak boleh buat bila dah berstatus muflis ni. Antara kesan diisytiharkan bankrupt adalah: yang pertama, berada di bawah pengawasan Ketua Pengarah Insolvensi, iaitu KPI. Yang kedua, semua aset dikenali oleh KPI untuk bayar balik hutang. Yang ketiga, tidak dibenarkan ke luar negara tanpa kebenaran KPI ataupun mahkamah. Yang keempat, tidak boleh pegang jawatan profesional seperti peguam, doktor, accountant dan juga lain-lain. Yang kelima, tidak boleh dilantik sebagai pengarah syarikat. Jadi, macam mana nak buat permohonan untuk lepas daripada bankrupt? Mengikuti info daripada Jabatan Insolvensi, kalau kes dah lebih 5 tahun, yang pertama, kena sediakan surat permohonan dengan alasan untuk pelepasan melalui sijil KPI Seksyen 33A Akta 360. Yang kedua, sertakan bersama dokumen sokongan, contohnya laporan perubatan sekiranya sakit kronik, dan hantar terus ke cawangan kes ditadbir. Untuk buat semakan, boleh layari portal e-insolvency di www.einsolvency.mdi.gov.my. Bayaran carian adalah RM10. Sentiasalah beringat, kehidupan kita pastinya tak lagi seronok apabila diisytiharkan muflis. Oleh itu, sekiranya korang merasakan berpotensi untuk muflis, ini 3 tips jaga rekod kredit dan bebas bankrupt. First, disiplin buat bayaran. Pastikan bayaran setiap hutang dibuat ikut tarikh ditetapkan. Jadi, ia takkan jadi membebankan untuk jelaskan bayaran dengan jumlah yang banyak serentak. Second, belanja ikut kemampuan. Dengar macam simple je, tapi ukurlah baju di badan sendiri. Kalau tak mampu lagi, jangan beli dulu. Tak perlu nak ikut orang lain, ikut trend semata-mata. Pastikan spending korang ikut situasi kewangan masing-masing. Last kali, dapatkan bantuan profesional. Jika korang stuck tak dapat juga nak settlekan loan, boleh minta bantuan AKPK untuk kaunseling kewangan dan nasihat. Bersihkan rekod negatif dan program pendidikan ilmu kewangan. Dan servis mereka ni free je. Okey, sampai sini saja perkongsian kali ini. Harap perkongsian Hairul ini boleh jadikan satu reminder pada semua untuk jaga rekod kewangan. Masih tak lambat lagi untuk kita mulakan pengurusan kewangan peribadi secara bijak. Sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube channel Direct Lending untuk lebih banyak tips kewangan yang santai.